Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, salam Malaysia Madani para pelajar-pelajar sekalian. Kita bertemu semula pada sesi pembelajaran yang seterusnya. Tajuk pada hari ini berkaitan dengan bab 4 tingkatan 5. Ya, dalam kajian sejarah, bab 4 merupakan salah satu tajuk yang menjadi tumpuan pengubah soalan percubaan setiap negeri. Kerana tajuk ini antara tajuk yang agak panas pada ketika ini kerana memandangkan ianya tidak pernah keluar langsung, kan, menurut pada statistik yang diunjurkan oleh pengubah-pengubah soalan negeri, kan, dalam soalan percubaan mereka, hampir tiap-tiap negeri mengeluarkan tajuk berkaitan dengan bab 4 dalam kertas dua, sama ada dalam struktur ataupun soalan esei. Jadi dalam bab 4 ni kita ada sistem persekutuan di mana ada 4 subtopik utama, iaitu berkaitan dengan latar belakang persekutuan di negara kita. Yang kedua, kuasa kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. 4.3, kerjasama kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri, dan faktor yang menggugurkan sistem persekutuan. Jadi hari ini cikgu hanya fokus kepada 4.3 dan 4.4 saja, iaitu kerjasama kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri, di mana pada akhir pelajaran murid akan dapat menghuraikan bentuk kerjasama antara kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Okey, para pelajar, kerjasama pembangunan sosio-ekonomi ada 4 tahap. Okey, di mana kerjasama antara persekutuan dan kerajaan negeri bermula dengan sosio-ekonomi, iaitu kerjasama berkaitan dengan memastikan segala pembangunan dapat memberikan manfaat demi kesejahteraan rakyat. Kerjasama meliputi aspek pembangunan sosio-ekonomi, pemeliharaan khazanah negara, perumahan dan keselamatan. Yang ketiga, menjayakan pembangunan sosio-ekonomi, kerajaan persekutuan menubuhkan agensi-agensi memberikan bantuan kewangan kepakaran kepada kerajaan negeri. Dan yang keempat, kerajaan negeri menyediakan tanah untuk pembangunan kerana tanah di bawah bidang kuasa kerajaan negeri. Seterusnya, dalam pembangunan tanah ada 5 perkara. Yang pertama, awal kemerdekaan, kerjasama sosio-ekonomi tertumpu pada penggunaan tanah baharu atau pembangunan in situ. Okay, yang kedua, pada tahun 1956, kerajaan persekutuan menubuhkan FELDA ataupun Federal Land Development Authority, ataupun dalam bahasa Melayunya Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan, untuk urus dan salurkan bantuan kewangan kepada kerajaan negeri dalam usaha melaksanakan rancangan pembangunan di tanah baharu. Okay. Ketiga, hasil dari kejayaan FELDA mendorong kerajaan menubuhkan FELKRA ataupun Lembaga Penyatuan dan Pemulihan Tanah pada tahun 1966, di mana tanah-tanah itu disatukan, dipulihkan dan dibangunkan tanah tersebut ataupun tanah kerajaan yang terbiar di seluruh negara. Yang keempat, segitiga jengka ataupun Ilham Tun Abdul Razak, itu merupakan rancangan pembangunan wilayah pertama diusahakan oleh FELDA pada tahun 1966 yang merangkumi 3 daerah, Temerloh, Jerantuk dan Maran di Pahang. Dan yang kelima, pembangunan in situ, iaitu pembangunan fizikal desa, menyediakan kemudahan asas, rumah rakyat dan pusat pertumbuhan ekonomi desa. Okay? Maksudnya pertumbuhan in situ ni dilengkapkan ke semua elemen-elemen kemudahan asas di dalam kawasan di pinggir-pinggir bandar ataupun di luar-luar bandar. Tujuannya untuk pertumbuhan ekonomi. Okay. Pembangunan wilayah pula, kalau para pelajar lihat dalam peta tersebut ada 6 pembangunan wilayah, di mana di utara dikenali sebagai Lembaga Kemajuan Wilayah Kedah ataupun KEDA. Kemudian Lembaga Kemajuan Wilayah Pulau Pinang ataupun dikenali sebagai PERDA. Kemudian di pantai timur, Lembaga Kemajuan Kelantan Selatan ataupun KESEDAR. Lembaga Kemajuan Terengganu Utara ataupun KETENGAH. Kemudian di kawasan selatan, Lembaga Kemajuan Pahang Tenggara ataupun DARA, dan Lembaga Kemajuan Johor Tenggara ataupun KEJORA. Okey, ianya tujuan kerjasama sosio-ekonomi ini diperluas untuk pembangunan wilayah berdasarkan pembangunan kawasan, dan kerajaan persekutuan buka kawasan tersebut lebih luas di beberapa negeri untuk membangunkan wilayah-wilayah yang baru. Okey, kalau di Sarawak pula adanya Lembaga Kemajuan Tanah Sarawak ataupun LKTS, Lembaga Penyatuan Pemeliharaan Sarawak dan Tanah Sarawak, dan juga SALSKRA. Manakala di Sabah, agensi pembangunan di Sabah dikenali sebagai Lembaga Kemajuan Tanah Sabah SLDB. Jadi pembangunan wilayah hampir di setiap wilayah yang diperkenalkan, termasuklah Sarawak, Sabah serta beberapa zon di utara, pantai timur dan juga di selatan. Okey, kemudian pembangunan koridor wilayah. Okey, pada tahun 2005, kerjasama sosio-ekonomi dilaksanakan melalui pembangunan koridor wilayah berlandaskan projek pembangunan. Contohnya, Iskandar Malaysia, Koridor Utara,
East Coast, Sabah Koridor dan juga kawasan di Sarawak, di mana peruntukan RM780 juta diteruskan pembangunan 5 koridor wilayah pembangunan ekonomi. Ianya merupakan perancangan strategik jangka panjang yang memberikan tumpuan kepada pembangunan negeri dan wilayah yang kurang pesat. Maksudnya tujuannya adalah untuk membangunkan wilayah-wilayah yang kurang membangun supaya wujud keseimbangan antara pembangunan negeri dan juga wilayah. Okey, yang ketiga, pelan projek wilayah pembangunan Iskandar yang dikenali sebagai Iskandar Malaysia ataupun rancangan pembangunan Iskandar di negeri Johor. Okey. Cerna minda bagaimanakah, mengapakah negeri-negeri di pantai barat ataupun pantai barat Malaysia tidak termasuk dalam rancangan pembangunan koridor wilayah ini? Okey, pelajar-pelajar lihat pada soalan tersebut, fikir-fikirkanlah kenapa negeri-negeri pantai barat tidak termasuk dalam pembangunan wilayah ini. Okey, antara jawapan yang yang cikgu boleh kongsi antara kepadatan penduduk yang tinggi, taraf hidup yang tinggi, kemudian jumlah pendapatan mereka yang mengatasi negeri-negeri yang lain, serta kemudahan-kemudahan yang jauh lebih maju. Contohnya di kawasan negeri Selangor, Kuala Lumpur, Negeri Sembilan dan juga Melaka. Itu negeri-negeri di pantai barat. Baik, kerjasama pemeliharaan khazanah negara. Okey, Malaysia ni kaya dengan flora dan juga fauna. Okey, bagi mengekalkan warisan biodiversiti, okey, untuk kepentingan Malaysia akan datang, kerajaan pada setiap peringkat kerjasama wujudkan rangkaian kawasan perlindungan, iaitu taman negara dan taman laut. Jadi dalam pemeliharaan khazanah negara ada dua, iaitu pemeliharaan taman negara, pemeliharaan taman laut. Baik, taman negara. Okey, taman negara seperti mana pelajar-pelajar pernah dengar, taman negara ni kita boleh bayangkan kawasan hutan yang tebal, yang ada flora dan fauna, kawasan megasatwa yang banyak dilindungi. Okey, berdasarkan kepada Perlembagaan Persekutuan, pengurusan hidupan liar dan taman negara merupakan tanggungjawab bersama Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri. Maksudnya hidupan liar, okey, kawasan-kawasan hutan adalah kerjasama Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri. Okey, jadi untuk kukuhkan kerjasama tersebut, maka diperkenalkan Akta Perlindungan Hidupan Liar tahun 1972. Okey, kemudian ada lagi akta itu digantikan Akta Pemeliharaan Kehidupan Liar 2010 yang dikenali sebagai Akta 716. Kemudian antara tahun 1972 hingga tahun 1978, Kerajaan Persekutuan mengambil alih pentadbiran semua jabatan megasatwa negeri di Semenanjung Malaysia. Okey, yang sekarang ni dikenali sebagai perhilitan. Maksudnya kerajaan ambil alih ke semua sekali dan dikenalkan satu agensi saja, iaitu perhilitan. Tapi di Sabah dan juga Sarawak, kalau di Sarawak pengurusan di bawah Perbadanan Perhutanan Sarawak, manakala di Sabah diletakkan di bawah Jabatan Hidupan Liar di Sabah. Kalau di Semenanjung dikawal sepenuhnya oleh Kerajaan Persekutuan, kalau di Sabah oleh Hidupan Liar Sabah, kalau di Sarawak oleh Perbadanan Perhutanan Sarawak. Jadi ada perbezaan di situ. Baik. Kemudian pengurusan taman laut, ada 8 elemen dekat sini berkaitan dengan pengurusan taman laut. Yang pertama, di mana pemeliharaan khazanah laut melibatkan 42 buah pulau, sama ada pulau dan perairan di Kedah, Terengganu, Pahang, Johor, Sabah dan Labuan, di mana ianya diwartakan sebagai taman laut pada tahun 1994. Okey, Kerajaan Persekutuan membentuk dasar berkaitan dengan taman laut dan Kerajaan Negeri berkuasa terhadap pembangunan pulau tersebut. Jadi Kerajaan Persekutuan buat dasar, Kerajaan Negeri ada kuasa untuk membangunkan pulau tersebut. Yang ketiga, penjelasan pentadbiran taman laut dibuat melalui mesyuarat Majlis Penasihat Kebangsaan Taman Laut dan Rizal Laut dianggotai oleh Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri. Yang keempat, Jabatan Taman Laut Malaysia 2007, agensi Kerajaan Persekutuan bertanggungjawab secara keseluruhan. Okey, jadi pada tahun 2007 Jabatan Taman Laut Malaysia iaitu satu agensi yang bertanggungjawab sepenuhnya atas dasar pengurusan taman laut di Malaysia. Okey, kemudian 2018 ianya dipindahkan kepada Jabatan Perikanan Malaysia. Okey, kemudian seterusnya kawasan perlindungan marin di perairan Sabah di bawah tanggungjawab Kerajaan Negeri melalui Taman-Taman Sabah. Okey, kalau tadi Semenanjung, okey, Kerajaan Persekutuan ambil alih, tapi kalau di Sabah diserahkan kepada Kerajaan Negeri. Okey, contoh taman laut di bawah pengurusan Taman Sabah seperti Taman Tengku Abdul Rahman,
Kota Kinabalu, Taman Pulau Tiga, Kuala Penyu dan Taman Pulau-Pulau Penyu di Sandakan. Okey. Dan yang ke-8, hidupan laut 4 daripada spesies penyu di dunia boleh dijumpai hanya di Malaysia, iaitu di penyu ataupun 2 spesies saja yang ada di Malaysia, iaitu penyu karah dan juga penyu hijau. Jadi pengurusan taman negara dan pengurusan taman laut, 2 perkara yang menjadi perhatian kerajaan persekutuan untuk menjaga memelihara khazanah negara. Baik. Selain daripada perumahan khazanah negara, kerjasama juga melibatkan penyediaan perumahan rakyat. Di mana perumahan ini di bawah kuasa bersama, iaitu kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Pelbagai strategi dan langkah di kerjasama diambil alih oleh kerajaan memastikan rakyat memiliki rumah sendiri. Kerajaan persekutuan menyediakan dana, menyediakan kewangan, menyediakan kepakaran, manakala kerajaan negeri menyediakan tanah untuk pembangunan perumahan. Tujuannya adalah untuk memastikan rakyat memiliki rumah sendiri. Pada awal kemerdekaan, kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri menyediakan perumahan kos rendah, terutamanya di kawasan-kawasan bandar. Jadi tujuannya adalah untuk membantu masyarakat yang hidup di bandar memperolehi rumah mereka sendiri. Sebab itulah kerajaan persekutuan menyediakan rumah-rumah ataupun kawasan perumahan di kawasan bandar. Baik. Perumahan awal kemerdekaan ada 2 perkara. Yang pertama, kerajaan persekutuan menubuhkan Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan 1964 menyediakan usaha menyediakan perumahan kos rendah. Jadi pada tahun 1964 kerajaan usaha cuba untuk membantu masyarakat yang hidup di bandar dengan menyediakan rumah kos rendah. Yang kedua, kerajaan ini sediakan tanah yang dijual pada harga yang rendah kepada kerajaan persekutuan untuk bina rumah. Jadi kerjasama ini di mana kerajaan negeri jual tanah kepada kerajaan persekutuan dengan harga yang rendah bagi memastikan kos membina rumah itu tidak terlalu tinggi. Kemudian perumahan ini juga tujuannya untuk mengatasi masalah kemiskinan, di mana ada 5 perkara berkaitan dengan mengatasi kemiskinan. Pertama, pada tahun 1970 kerajaan persekutuan bekerjasama dengan kerajaan negeri bagi membina rumah untuk rakyat berpendapatan rendah, golongan pendapatan rendah. Kerajaan mengenal pasti menyediakan perumahan bukan saja untuk menyelesaikan masalah kekurangan rumah, tetapi sebagai langkah untuk menghapuskan kemiskinan. Jadi salah satu perkara yang jadi fokus pada kerajaan pada waktu ini adalah menghapuskan kemiskinan. Bagaimana? Bina rumah kos rendah. Jadi antara contoh kerajaan ataupun program yang dilaksanakan adalah program perumahan rakyat PPR pada tahun 1997 untuk bina perumahan awam di seluruh negara. Kemudian kerajaan negeri menubuhkan agensi pembangunan negeri seperti PKNS, Perbadanan Kemajuan Negeri Perak, untuk bina rumah bagi rakyat berpendapatan rendah. Dalam masa yang sama, kerajaan negeri juga memperkenalkan program perumahan awam kos rendah PAKR melalui penunjukan kewangan yang diterima daripada kerajaan persekutuan. Maksudnya yang kelima ini, kerajaan negeri pun menyediakan khas rumah untuk rakyat mereka, tetapi dibantu bantuan kewangan oleh kerajaan persekutuan. Jadi masalah ni adalah untuk mengatasi perumahan ni adalah untuk mengatasi masalah kemiskinan. Kemudian untuk perumahan mampu milik, di mana Majlis Perumahan Negara ditubuhkan untuk merangka strategi sediakan perumahan mampu milik, di mana kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri dan pelbagai agensi memperkenalkan program khusus membolehkan golongan pertengahan. Kalau tadi golongan rendah, sekarang ni tumpu kepada golongan pertengahan. Tujuannya adalah untuk menyediakan rumah mampu milik. Contohnya Perbadanan Perumahan Satu Malaysia ataupun dikenali sebagai Prima, rumah mesra rakyat di bawah Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Selain itu, kerajaan negeri juga turut memperkenalkan program perumahan mampu milik sendiri seperti Rumah Selangorku, rumah mampu milik Johor. Jadi rumah-rumah ini disediakan kalau tadi untuk membasmi kemiskinan. Yang kedua adalah untuk memudahkan ataupun menyediakan perumahan kepada golongan-golongan yang golongan pertengahan. Baik, itu aspek sosioekonomi. Kemudian kita fokus kepada kerjasama untuk keselamatan. Ada 2 perkara. Yang pertama, keselamatan dan pertahanan di bawah kerajaan persekutuan.
di mana keselamatan dalam negeri dan ketenteraman awal di bawah tanggungjawab Kementerian Dalam Negeri, manakala pertahanan negara di bawah Kementerian Pertahanan ataupun dikenali sebagai Kementah. Yang kedua-dua aspek tersebut diselaraskan oleh Majlis Keselamatan Negara. Jadi Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertahanan, kedua-duanya diselaraskan oleh dalam Majlis Keselamatan Negara, iaitu Kerajaan Persekutuan adakan kerjasama erat dengan kerajaan negeri untuk memastikan keselamatan dan kedaulatan rakyat ataupun kedaulatan negara terpelihara. Kemudian mewujudkan kawasan keselamatan khas di Sarawak dan juga di Sabah. Baik, kalau di Sarawak, ini antara satu tajuk yang agak popular berkaitan dengan keselamatan di Sarawak, iaitu Pemerintahan Keselamatan Rajang, di mana pada tahun 1995 Raskom dibubarkan. Minta maaf. Yang pertama, ancaman komunis yang semakin meningkat di Sarawak. Memasa Tun Abdul Razak Husin mengisytiharkan bahagian ketiga Sarawak ini sebagai Rajang Area Security Command ataupun Raskom untuk memastikan keselamatan kawasan Rajang pada tahun 1972. Jadi Raskom fokus utamanya adalah menangani ancaman komunis. Yang mengetuai Raskom adalah Ketua Menteri Sarawak sebagai pengarah operasi. Kemudian diselaraskan fungsi dan aktiviti pasukan keselamatan dengan pejabat awam dalam kawasan Raskom. Kalau tadi kita faham keselamatan di bawah Kerajaan Persekutuan, tetapi untuk kes yang ini diletakkan di bawah operasi di negeri Sarawak sahaja. Kemudian kerjasama Persekutuan dan Kerajaan Negeri melalui Raskom merupakan strategi yang berjaya memulihkan sistem keselamatan dan keamanan di bahagian tengah Sarawak. Jadi tujuannya adalah untuk menangani ancaman komunis pada ketika itu yang berleluasa di negeri Sarawak, dan akhirnya pada tahun 1995 Raskom dibubarkan dan semua operasi keselamatan di Sarawak diselaraskan kembali di bawah Majlis Keselamatan Negara. Itu di Raskom. Raskom di Sarawak. Kemudian ada pula keselamatan khas di Pantai Timur Sabah. Di mana berlakunya pencerobohan pengganas dari Kepulauan Sulu di Kampung Tandua Lahad Datu pada Februari 2013. Jadi Eskom ni tujuannya untuk meningkatkan keselamatan kawasan Timur Sabah daripada ancaman melalui kerjasama strategi antara agensi kerajaan. Eskom bertanggungjawab mengawasi keselamatan 10 daerah pantai timur yang dikenali sebagai S-Zone, iaitu Zon Keselamatan Timur Sabah. Eskom ini juga ditambah baik aspek keselamatan, membuktikan komitmen kerajaan pada setiap peringkat. Yang kelima, kerjasama Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri dalam pelbagai bentuk memperlihatkan usaha kerajaan dan kesejahteraan rakyat. Dan yang keenam, kerjasama juga memberikan iktibar kepada kita tentang kepentingan menggembling fikiran, tenaga dan usaha untuk membangunkan negara. Jadi kalau Raskom tadi di Sarawak, Eskom tadi di Sabah, kedua-duanya berkaitan dengan aspek keselamatan. Yang bezanya, Raskom menangani ancaman komunis, Eskom mengawal keselamatan akibat pencerobohan pengganas dari Kepulauan Sulu. Baik, kalau tengok pada gambar ni, itulah contoh Eskom di mana kawalan keselamatan sepenuhnya bagi menjamin kedaulatan negara kita. Jadi kawalan sepenuhnya melibatkan agensi seperti PDRM, Marine, Tentera. Tujuannya untuk menjaga keselamatan pantai timur di negeri Sabah. Baik, kita tengok pada aplikasi KEBAT. Kerjasama antara Kerajaan Persekutuan dengan Kerajaan Negeri Trust Kemakmuran Negara. Bahaskan. Kalau soalan ini bahaskan, maksudnya kamu atau pelajar-pelajar boleh memilih sama ada meletakkan setuju ataupun tidak setuju. Tapi itu pendirian pada pelajar. Kalau letakkan setuju, berikan hujah anda. Kalau tidak setuju, nyatakan hujah anda. Sebab soalan tanyakan tentang bahaskan. Soalan ini agak terbuka kepada pelajar-pelajar sama ada untuk menetapkan pendirian masing-masing. Kalau cikgu macam biasa, cikgu letakkan template MK di sini. Cikgu memilih untuk bersetuju. Kerjasama antara Kerajaan Persekutuan dengan Kerajaan Negeri penting. Kesannya adalah kesan kerjasama antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri. Macam biasa, letakkan kotak MK, template MK, intro, fakta, kata hubung, huraian contoh dan kesan. Masukkan isi ataupun maklumat yang anda dapat. Baik. Contoh jawapan dekat sini. Kerjasama antara Kerajaan Persekutuan dengan Kerajaan Negeri penting
kerana dapat meningkatkan ekonomi negara. Okey, itu isi yang pertama. Hal ini kerana tak apa, biarlah pengulangan kerana tu banyak kali, tak ada masalah. Kerana setiap negeri mempunyai pelbagai hasil bumi. Contohnya minyak, kayu balak, pertanian. Okey, kalau apa-apa contoh yang pelajar dapat nyatakan dengan jelas. Kesannya dapat mengagihkan sumber kekayaan dengan sama rata. Okay. Selain itu, dapat menarik ramai pelabur-pelabur luar. Okay. Untuk menjalankan aktiviti perdagangan, huraian kepada menarik pelabur luar. Contohnya dalam sektor perindustrian. Okay. Kalau pelajar nak letak sektor-sektor yang lain pun masih lagi diterima asalkan contoh tu relevan. Kesannya dapat menambah pendapatan negara. Okay. Seterusnya, dapat menjamin keselamatan masyarakat daripada siapa? Ancaman anasir luar. Okay. Contohnya pengganas antara bangsa. Okay. Kalau kamu ada contoh-contoh yang sesuai, masukkan sebagai contoh. Jadi kesannya negara kita akan aman. Itu susunan daripada dalam kotak-kotak itu tadi. Okay. Pelajar-pelajar cantumkan, gabungkan untuk jadikan ayat ataupun jawapan yang lengkap. Baik. Contoh jawapan, kerjasama antara kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri penting kerana dapat meningkatkan ekonomi negara. Hal ini kerana setiap negeri mempunyai pelbagai hasil bumi yang boleh dikongsi. Contohnya petroleum, kayu balak, pertanian dan sebagainya. Secara tidak langsung dapat mengagihkan sumber kekayaan dengan sama rata. Selain itu, menarik minat ramai pelabur luar untuk menjalankan aktiviti perdagangan seperti sektor perindustrian. Sekaligus menambah pendapatan negara. Seterusnya, menjamin keselamatan negara daripada ancaman anasir luar, iaitu pengganas antarabangsa. Kesannya negara kita akan aman. Ini contoh jawapan yang ringkas tapi padat. Padat kerana menepati kehendak soalan, iaitu kesan kerjasama antara kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Jadi seterusnya 4.4, faktor yang mengukuhkan sistem persekutuan. Okey, di akhir pengajaran murid akan dapat menanalisis faktor-faktor yang mengukuhkan sistem persekutuan. Okey, dalam subtopik ini secara ringkasnya dia ada 6 elemen di mana berkaitan dengan keluhuran perlembagaan untuk mengukuhkan persekutuan. Okey, di mana keluhuran perlembagaan persekutuan dan penyelarasan yang baik antara kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Okay, di mana program persekutuan diangkat sebagai undang-undang yang paling tinggi mentakrifkan prinsip persekutuan dan pentadbiran negara. Okay, yang ketiga, undang-undang digubah oleh parlimen dan DUN tidak boleh bertentangan dengan perlembagaan persekutuan. Maksudnya undang-undang yang cuba digubah oleh sama ada di peringkat parlimen atau DUN tidak boleh bertentangan dalam undang-undang yang sedia ada dalam perlembagaan persekutuan. Okay. Parlimen dan DUN tidak boleh gubal undang-undang yang bercanggah antara satu sama lain. Okay. Perlembagaan persekutuan jadi rujukan utama jika berlaku ketidakselarasan. Contohnya, kerajaan negeri cuba mengubal sesuatu undang-undang tetapi bercanggah dengan kerajaan persekutuan, maka perlembagaan persekutuan akan menjadi rujukan bagi memastikan berlaku penyelarasan semula ataupun sama ada undang-undang tersebut ditolak sepenuhnya. Okay. Yang kelima, perkara 75 perlembagaan persekutuan, jika mana-mana undang-undang negeri tidak selaras dengan undang persekutuan, maka undang-undang persekutuan mengatasi undang-undang negeri. Jadi kerajaan negeri cuba menjelaskan satu undang-undang, menggunakan satu undang-undang tetapi tidak selaras dengan kerajaan persekutuan, maka kerajaan persekutuan ada hak untuk mengatasi undang-undang kerajaan negeri. Sebab itulah yang keenam, prinsip keluhuran perlembagaan yang ini mengukuhkan sistem persekutuan di negara kita. Baik. Jadi untuk kukuhkan kerajaan persekutuan ada penyelarasan. Yang pertama, melalui mesyuarat menteri besar dan juga ketua menteri yang dipengerusikan oleh Perdana Menteri sendiri dan dihadiri oleh semua menteri besar dan ketua menteri. Tujuannya adalah untuk membincangkan pelaksanaan sesuatu dasar. Okey, yang kedua, majlis yang termaktub dalam perlembagaan persekutuan, diperuntukkan penubuhan majlis negara untuk menyelaraskan pentadbiran kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri. Contohnya majlis kewangan, majlis tanah negara, majlis negara bagi kerajaan tempatan. Okey, yang ketiga, majlis yang ditubuhkan oleh kerajaan. Hubungan antara kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri dibuat melalui majlis yang ditubuhkan oleh kerajaan. Contohnya, majlis keselamatan negara, majlis air negara dan majlis perumahan negara.
Dan yang keempat, Majlis Kewangan Negara tadbir hal ehwal berkaitan dengan kewangan, pemberian wang, cukai dan pinjaman kerajaan persekutuan kepada kerajaan negeri. Maksudnya Majlis Kewangan menyediakan bayaran cukai, pinjaman kepada kerajaan negeri jika memerlukan. Okey, kemudian Majlis Tanah Negara membentuk dasar untuk mengawal penggunaan tanah, itu utamanya kegiatan pertanian, perlembangan, perhutanan dan sebagainya. Okey, kemudian yang ketiga, Majlis Negara bagi Kerajaan Tempatan, perundingan kerajaan persekutuan dan kerajaan tempatan untuk membangunkan kerajaan tempatan. Okey, kat sini di mana kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri berunding, cuba untuk membangunkan sesuatu kawasan. Okey. Jadi 44 kesimpulannya, kebersekalaran dan penjelasan hubungan antara kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri dapat menjamin sistem persekutuan operasi dengan berkesan. Okey, membuktikan kepentingan bermusyawarah. Okey, sistem persekutuan negara kita terbentuk berdasarkan landasan sejarah kita sendiri. Okey, sejak mereka prinsip persekutuan ini menyumbang kepada kestabilan hubungan antara negeri dan manfaat kepada kesejahteraan negara. Okey, kemudian pembahagian kuasa pemerintahan kerajaan persekutuan negara negeri mewujudkan kerjasama. Dan keenam, pembahagian kuasa merupakan pendekatan yang terbaik bagi menjamin kekuatan, kekuasaan dan kestabilan negara. Sebab itu pentingnya pembahagian kuasa. Jadi macam 0.6 ni adalah satu ayat ataupun satu bahagian yang kamu boleh fokus bagi fokus terutamanya untuk soalan baik itu berkaitan dengan pembahagian kuasa. Apa kepentingannya, apa kesan baiknya pembahagian kuasa. Okey, dan yang ketujuh, rakyat dan pemimpin semua peringkat perlu menunaikan tanggungjawab masing-masing bagi memastikan sistem persekutuan membawa kemakmuran kepada negara. Jadi kesimpulan kat situ, maka kita tengok pada soalan. Okey, ini contoh soalan objektif. Okey, antara berikut yang manakah terletak di bawah senarai persekutuan. Okey, ada A, B, C dan D. Dekat sini A, undang-undang Islam, ada senarai negeri, tanah senarai negeri. Okey, jadi C adalah senarai bersama dan jawapannya adalah D, perubatan dan kesihatan. Jadi soalan 2, 3 dan 4 pelajar-pelajar boleh tengok sendiri, rujuk sendiri dan berikan rasional bagi setiap soalan. Dan dah dapat jawapan bagi rasional. Sebab apa? Okey, sebab apa kerjasama? Contoh soalan nombor 3. Kerjasama pembangunan sosioekonomi antara kerajaan persekutuan kerajaan ini melibatkan. Okey, dapat jawapan, cuba jadikannya sebagai nota. Okey. Begitu juga soalan seterusnya 5, 6, 7 dan juga 8. Okey, pelajar-pelajar boleh lihat dan tengok sendiri apa jawapan-jawapan yang ada dekat sini. Cuba cari dan dapatkan jawapan tersebut dalam buku teks anda. Okey. Cikgu fokus pada aplikasi KEBAT. Apakah peranan pemimpin dalam usaha memajukan negara? So, peranan dan juga usaha. So, ada dua kehendak soalan dekat sini. Okey, iaitu satu, kesan dan langkah. Peranan pemimpin dalam usaha memajukan negara. Okey, kesan pemimpin tu, kesan satu kepimpinan untuk memajukan negara. Okey, macam biasa gunakan template MK. Okey, tulis kotak-kotak ataupun kotak-kotak. Tulis dia punya intro, fakta, kata hubung, huraian, contoh, kesan. Okey, ada masukkan dalam kotak yang disediakan. Okey, dekat sini contoh jawapan cikgu. Okey, peranan pemimpin dalam usaha memajukan negara ialah menjalinkan hubungan baik dengan negara luar. Kata hubung untuk apa? Untuk menarik minat mereka melabur dalam negara kita. Contohnya, melabur dekat mana? Dalam sektor perindustrian, perniagaan, perkilangan. Kesannya menambah pendapatan negara. Okey, selain itu berbincang antara pemimpin tempatan. Tujuannya apa? Untuk menyelaraskan pentadbiran. Okey, mengadakan mesyuarat antara pemimpin tempatan. Kesannya pentadbiran berjalan dengan lancar. Dan akhir sekali, mengenal pasti sektor yang perlu ditingkatkan. Hal ini kerana dapat menjamin hasil negara di masa akan datang. Contohnya, menerapkan sumber petroleum yang baru. Okey, kesan dekat situ cikgu tak isi. Jadi cikgu serah pada pelajar-pelajar untuk mengisi ruangan tersebut, ataupun meletakkan apa-apa kesan yang sesuai. Jadi contoh jawapan cikgu dekat sini. Okey, cikgu stop ataupun hentikan di contoh sahaja. Jadi kesan pada ayat terakhir pelajar-pelajar boleh jelaskan sendiri, pelajar-pelajar boleh tuliskan sendiri, bagi idea sendiri. Dan sengaja cikgu tinggalkan ruangan kosong di bawah untuk pelajar-pelajar
tambah isi huraian contoh sendiri supaya jawapan-jawapan pelajar jauh lebih baik, jelas, lengkap dan padat. Jadi sebagai seterusnya, okey, sistem persekutuan yang kukuh di negara kita berkait rapat dengan konsep keluhuran perlembagaan. Bincangkan. Okey, ini kehendak soalan. Okey, minta maaf. Yang ini cikgu serahkan kepada pelajar-pelajar untuk menjawab soalan tersebut berdasarkan apa yang telah diterangkan tadi. Gunakan template MK yang cikgu tunjuk dan aplikasikan template MK tersebut dalam menjawab soalan, terutamanya soalan kebat, dan terjemahkannya dalam satu bentuk penulisan yang lengkap. Jadi sebagai penutup, cikgu harap pelajar-pelajar semua dapat bersedia untuk menduduki peperiksaan SPM yang akan datang, dan cikgu harap, cikgu mendoakan pelajar-pelajar dipermudahkan segala urusan dan dapat mencapai sasaran yang telah ditetapkan untuk subjek sejarah. Okay, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.